Baiklah, apakah itu definisi demonstrasi? Bond Kopse pada tahun 2012 mendefinisikan kaedah demonstrasi adalah kaedah apabila melibatkan pelibatan dan juga komunikasi secara dua hala antara guru dan pelajar di dalam kelas agar kefahaman itu dapat disampaikan dengan berkesan dan juga lancar. Yang kedua adalah ia merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menunjukkan atau memperlihatkan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar atau guru di dalam kelas secara langsung. Tujuan demonstrasi ini dilakukan adalah pertama, melakukan sesuatu itu dengan cara sistematik, teratur, kemas dan berkesan. Maksudnya, bila mana kita lakukan demonstrasi itu, kita dapat membuat sesuatu yang secara sistematik dalam kita menyampaikan pengajaran dan pelajaran pada masa tersebut. Yang kedua adalah murid dapat mencontohi dengan lebih mudah dan tepat. Maksudnya, murid tadi akan apabila mereka sendiri yang terlibat secara langsung dalam demonstrasi tersebut, mereka dapat memahami dan melibatkan perasaan empati dalam melakukan demonstrasi. Yang ketiga adalah guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku. Maksudnya, secara langsung guru dapat membetulkan secara direct kesalahan dan menambahbaikan apa yang sedang berlaku semasa proses demonstrasi. Prinsip demonstrasi ada 3, iaitu yang pertama ialah sesuai dengan minat, kebolehan dan juga umur. Maksudnya demonstrasi itu kaedah demonstrasi itu perlulah disesuaikan dengan tahap minat pelajar terhadap sesuatu topik dan kebolehan mereka, adakah dapat dibuat atau tidak, dan juga alat bahan bantu mengajar yang sesuai dengan umur pelajar. Yang kedua adalah keadaan sesuai dan selesa. Maksudnya keadaan kelas itu dalam keadaan yang luas, keadaan yang selamat daripada bahaya. Yang ketiga adalah kena pasti objektif dan kandungan demonstrasi. Guru perlulah merancang terlebih dahulu bagaimana untuk melakukan kaedah demonstrasi ini yang perlu disesuaikan dengan topik yang akan diajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanuddin bin Abdul Razak, nombor matrik 150771, akan meneruskan pembentangan mengenai cara pelaksanaan kaedah demonstrasi. Jadi, sebelum menjalankan sebarang aktiviti, guru memerlukan persediaan yang rapi bagi memastikan perkara yang ingin diajar itu berjalan dengan lancar dan mencapai objektifnya. Jadi, terdapat 3 langkah yang perlu diikuti oleh para pendidik dalam pelaksanaan kaedah demonstrasi, iaitu persediaan dari segi sebelum menjalankan aktiviti, semasa menjalankan aktiviti dan selepas menjalankan aktiviti demokrasi. Jadi, untuk sebelum pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, yang pertama iaitu guru kenal pasti tajuk pelajaran, objektif dan kandungan. Hal ini dikatakan demikian kerana guru perlulah memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan topik yang hendak diajar, kerana tidak semua topik boleh menggunakan kaedah pengajaran yang sama seperti kaedah demonstrasi. Sekiranya topik yang dipilih itu tidak sesuai untuk melaksanakan kaedah demonstrasi, maka ia akan menyebabkan kesukaran kepada pelajar untuk memahami dan mengaplikasikan pengajaran tersebut. Yang seterusnya iaitu guru perlulah menerangkan cara demonstrasi itu dilaksanakan. Seterusnya, guru akan menyediakan alatan yang bersesuaian dan mencukupi. Jika tidak mencukupi, guru mestilah memikirkan kaedah pengajaran yang lain mahupun menggunakan alatan yang lain yang mana serupa, yang mana boleh dijadikan sebagai alat ganti untuk meneruskan kaedah demonstrasi. Yang seterusnya iaitu guru perlulah memilih tempat yang bersesuaian. Tempat yang bersesuaian ini sebenarnya dapat memberikan keselesaan bukan sahaja kepada guru, malah kepada pelajar dalam melaksanakan kaedah demonstrasi. Yang seterusnya iaitu guru juga perlu merancang aktiviti dan juga masa bagi melaksanakan kaedah demonstrasi. Guru perlulah bijak merancang masa mengikut kesesuaian aktiviti yang akan dijalankan bagi memastikan pelajar tidak mudah bosan dengan masa yang terlalu lama dan penat untuk berfikir semasa menjalankan kaedah demonstrasi. Seterusnya, semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, yang pertama iaitu guru terangkan tujuan demonstrasi dan perkara yang penting. Hal ini demikian kerana ianya untuk memastikan para pelajar fokus dan menarik minat pelajar untuk mengetahui dan mempelajari berkaitan topik tersebut. Yang kedua iaitu guru dan murid hendaklah memerhatikan dengan teliti demonstrasi yang dijalankan. Yang ketiga iaitu guru harus memandang ke arah murid semasa memberikan penerangan mengenai kaedah ataupun pengajaran demonstrasi. Yang seterusnya itu guru perlu menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian murid. Hal ini untuk memastikan murid fokus semasa kaedah demonstrasi dijalankan. Seterusnya iaitu pastikan semua murid dapat melihat dan mendengar penerangan guru dengan lebih jelas. Yang terakhir iaitu guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi jika masa mengizinkan. Yang terakhir itu selepas pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru boleh bincang dengan murid tentang aspek yang penting.
Hal ini adalah penting untuk memastikan semua pelajar memahami dan menguasai topik tersebut melalui kaedah demonstrasi yang telah ditunjukkan. Yang kedua itu bantu murid untuk buat rumusan tentang demonstrasi. Yang terakhir itu beri aktiviti susulan seperti membuat kuis atau latihan. Hal ini adalah bagi memastikan para pelajar benar-benar memahami dan menguasai topik yang ingin diajar pada hari tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Selanjutnya saya akan mempersilakan dan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih saya ucapkan kepada rakan pembentang. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada penjelasan berkenaan kekuatan dan juga kelemahan penggunaan kaedah pembelajaran secara demonstrasi dalam PDP. Baiklah, untuk kekuatan yang pertama iaitu dapat meningkatkan pemahaman pelajar berkenaan dengan topik pembelajaran yang diajar oleh guru dalam kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar dapat melihat sendiri setiap langkah ataupun cara yang berlaku di depan mata mereka sendiri. Selain itu, untuk memastikan kaedah demonstrasi ini berkesan, guru ni boleh memanggil wakil pelajar untuk melakukan semula demonstrasi seperti mana yang telah diajari. Jadi perkara yang berulang ini memberikan kepahaman yang lebih jelas kepada pelajar bagaimana sesuatu peristiwa tersebut berlaku dengan kaedah demonstrasi. Kekuatan yang kedua pula ialah kaedah pembelajaran secara demonstrasi ini mampu membentuk kemahiran dan juga membina sikap keyakinan diri dalam diri pelajar. Seperti mana yang kita tahu, kaedah pembelajaran secara demonstrasi ini menekankan kepada beberapa aspek, iaitu aspek penerangan dan juga peragaan tentang sesuatu peristiwa ataupun sesuatu kerja. Jadi perkara ini secara tidak langsung memberikan gambaran kepada pelajar bagaimana peristiwa tersebut berlaku. Kekuatan yang seterusnya pula ialah guru dapat mengurangkan masa pembelajaran agar tidak terlampau lama untuk fokus kepada sesuatu topik. Jadi di sini dengan penggunaan kaedah demonstrasi ini, guru dapat mengurangkan ataupun menjimatkan masa kerana penggunaan ataupun kaedah pembelajaran secara demonstrasi ini lebih menekankan kepada aspek praktikal di mana perbuatan dilakukan oleh pelajar hasil daripada diajar oleh guru. Jadi di sini memerlukan pelibatan yang aktif daripada guru dan juga pelajar untuk memastikan keberhasilan kaedah pembelajaran tersebut. Saya beralih pula kepada kelemahan penggunaan kaedah demonstrasi di dalam kelas sewaktu PDP berlangsung. Jadi untuk kelemahan yang pertama adalah memerlukan penerangan dan juga persediaan guru yang teliti. Hal ini dikatakan demikian kerana penerangan guru yang tidak teratur dan juga kurang jelas dapat menyebabkan kaedah pembelajaran ini gagal kerana pembelajaran secara demonstrasi ini memerlukan penerangan guru yang jelas supaya pelajar ini faham apa yang ingin disampaikan oleh guru dan apa motif yang ingin dibawa oleh guru dalam kaedah pembelajaran secara demonstrasi. Kurang berkesan bagi pelajar yang kurang aktif. Seperti yang mana kita tahu, kaedah demonstrasi ini memberikan penekanan kepada penglibatan pelajar secara aktif. Jadi sekiranya di dalam kelas tersebut mempunyai sekumpulan pelajar yang pasif, akan menyebabkan kaedah ini kurang berkesan dan memerlukan kaedah lain untuk digunakan supaya topik yang ingin diajar oleh guru itu dapat difahami oleh pelajar.